Jom saya tunjukkan satu persatu kenapa PAS sebenarnya tidak memperjuangkan Islam. Tidak dapat dinafikan di peringkat awal penubuhan PAS, yang PAS ditubuhkan adalah bertujuan untuk mengangkat martabat Islam, untuk memperjuangkan Islam. Akan tetapi lama-kelamaan arah dan tujuan PAS mula berubah. Dan perubahan ini sangat ketara apabila naiknya pemimpin-pemimpin PAS yang ekstrim seperti Haji Hadi. Dan ini dapat dilihat selama Haji Hadi pada tahun 1991 di Bangor Peradung di Terengganu, kemudian diangkat sebagai amanat Haji Hadi, membawa banyak kesan yang sangat buruk ke dalam masyarakat Islam. Nak tahu apa kesan dia? Antaranya berlakunya solat dua imam. Masya Allah. Dan ini sebenarnya adalah satu amalan yang terkutuk dalam Islam. Berlakunya perpecahan dan juga pertelingkahan di kalangan umat Islam. Adakah ia bertepatan dengan Islam? Jawapannya pastinya tidak. Kesan yang kedua, suami isteri bercerai-berai kerana ta'assub dengan pandangan yang dibawa oleh PAS. Kerana PAS telah mengkafirkan UMNO. Subhanallah. Adakah ini bertepatan dengan Islam? Jawapannya pastinya tidak. Kesan yang ketiga, anak mengkafirkan ayahnya sendiri kerana ayahnya tidak bersama-sama dengan PAS. Subhanallah. Dahsyatnya kesan Aman Haji Hadi kepada masyarakat Islam. Kesan yang keempat, ada imam yang tak mau uruskan jenazah orang Islam yang terdiri pada orang UMNO kerana mereka menganggap orang UMNO itu adalah kafir. Allahu Akbar. Dahsyat sungguh ajaran yang dibawa oleh PAS ini. Selain daripada itu, sahabat-sahabat, ya, kita lihat betapa pemimpin-pemimpin PAS menggunakan berbagai-bagai istilah yang tidak sepatutnya digunakan oleh para ulama. Membuat berbagai-bagai perumpamaan. Rakyat ini sebagai anjing yang menyalak babi di bukit. Allahu Akbar. Beliau juga menyebutkan bahawa pengkritik kerajaan itu umpama tupai dan juga kera. Dan wakil rakyat yang melompat mati dianggap sebagai monyet. Satu kenyataan yang lain, beliau mengatakan jangan jadi keledai dan anjing gila. Kalau kita lihat ini dan kita nilai dengan pandangan yang terbuka dan meletakkan syariat sebagai garis panduan, kita dapati bahawa semua kenyataan-kenyataan ini, semua tindakan-tindakan yang dibuat oleh pimpinan PAS, khususnya Haji Hadi, sebenarnya bercanggah dengan hukum syarak. Dan apabila ianya bercanggah dengan hukum syarak, ia menggambarkan bahawa parti yang dibawa oleh Haji Hadi, iaitu PAS, sebenarnya bukan memperjuangkan Islam, lebih memperjuangkan kedudukan, pangkat, darjat, harta dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak ikut ulama, ikutlah. Tetapi bukan ulama yang dianggap sebagai ulama su', yang tidak mempunyai akhlak, yang perkataan dan perbuatannya bercanggah dengan hukum syarak, kerana asas kita ialah kebenaran dan hakikat yang sebenar, bukan kerana pembohongan. Ulama sepatutnya menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat, kerana mereka sepatutnya menjadi role model kepada masyarakat dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia, tetapi bukan jenis ulama yang sebegini. Jadi sahabat-sahabat, fikir-fikirlah. Kalau kita mengatakan PAS yang masih lagi memperjuangkan Islam dengan akhlak-akhlak buruk yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya, maka anda berada di pihak yang salah. Masa masih belum terlambat, kembalilah ke pangkal jalan, carilah kebenaran, bukalah Quran, bukalah hadis, buatlah kajian supaya kita berada di jalan yang benar, bukan mengikut para ulama yang dianggap sebagai ulama su'. PAS bukanlah parti yang memperjuangkan Islam. Kalau kita lihat tindakan dan juga perangai pemimpin-pemimpin PAS ni, memang tak layak mereka itu digelar sebagai pemimpin ataupun pejuang-pejuang yang ingin membentangkan Islam. Kenapa? Kerana mereka ini juara dalam membuat fitnah. Dan kali ini saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat senarai pemimpin-pemimpin PAS yang kalah telah disaman oleh mereka yang menjadi mangsa fitnah mereka. Okey, termasuklah Presiden PAS sendiri, Haji Abdul Hadi Awang. Jom kita tengok senarai-senarai tersebut. Saya akan bacakan pada sahabat-sahabat semua senarai mereka yang telah kalah saman. Ni semua pemimpin PAS yang kalah saman sejak tahun 2014 lagi. Saya bacakan satu persatu supaya sahabat-sahabat dapat melihat sendiri betapa hebatnya pemimpin PAS ini dalam membuat fitnah. Sedangkan mereka mendakwa mereka lah sebagai pejuang Islam, sebagai parti Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah mereka semuanya penyebar-penyebar fitnah yang tidak seharusnya diangkat ataupun disokong sebagai pemimpin dalam parti Islam. Pada 25 Februari 2014, Haji Abdul Hadi Awang diperintahkan membayar ganti rugi sebanyak 2 juta kepada calon PKR Dun Bukit Besi, Encik Muhammad Syamsul
Mat Amin berhubung kes Saman fitnah. 2016, YDP PAS Padang Serai meminta maaf pada DAP kerana fitnah. DAP melarang azan di Pulau Pinang. 2016, Ketua Penerangan PAS Ustaz Nasruddin Tantawi memohon maaf kepada Lim Guat Eng kerana fitnah isu terawang Pulau Pinang. 2017, Hassan Ali kalah saman fitnah 200,000 terhadap YB Khalid Samad kerana fitnah. Okey, kemudian 2017, Razman Zakaria PAS mengemukakan permohonan maaf secara terbuka di atas tindakannya memuat naik poster fitnah, memburuk-burukkan DAP dan Parti Amanah Negara Amanah. 2017, Bendahari Agung PAS Perak kalah saman fitnah 200,000 terhadap Datuk Seri Nizam. 2018, Ahli Dewan Ulama PAS Cik Masri kalah saman terhadap fitnah Musa Musa berhubung seleweng tanah. 7 September 2018, Saya Putera Pepas Herman Syamsuddin memohon maaf pada Mahkamah kerana fitnah Datuk Mahfuz menerima dana UMNO. 2018, Musmah PAS Wan Ashimah terpaksa memohon maaf kepada YB Khalid Samad kerana fitnah meluluskan pesta gay. 31 Januari 2019, Haji kalah saman dengan Sarawak Report dan terpaksa membayar 1.4 juta dengan Claire. Wan Zawawi, Wan Ismail 2019 kalah saman kerana fitnah Haji Husam Musa terima duit DAP dan juga Tauke Jodi. Jadi sahabat-sahabat, banyak lagi senarai dia yang kalau saya nak baca pun mungkin dia akan mengambil masa. Jadi saya nak cerita kat sini bahawa kalau benar pemimpin PAS ini memang nak memperjuangkan Islam, mereka wajib memastikan segala tindak tanduk mereka, perkataan mereka, kenyataan mereka wajib mematuhi hukum syarak. Tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh dengan melulu, dengan membabi buta tanpa ada bukti-bukti yang jelas, dan akhirnya mereka telah kalah saman. Kalah saman mungkin mereka ada duit untuk dibayar, tetapi ia sebenarnya menggambarkan inilah dia peribadi pemimpin PAS yang kononnya yang kononnya nak menegakkan Islam, yang kononnya nak memperjuangkan Islam, nak memartabat Islam, tapi pada hakikatnya mereka tidak lain dan bukan hanyalah mereka yang gila kepada kuasa, yang cuba mendapat meraih undi melalui fitnah-fitnah yang disebarkan. Maka sahabat-sahabat, apakah ini pemimpin-pemimpin yang anda ingin lihat? Apakah ini pemimpin-pemimpin yang ingin anda ikut, yang anda jadikan sebagai contoh dan tauladan, sehingga anda seakan-akan hilang kewarasan pemikiran untuk meneliti dan melihat dan menilai yang mana satu yang baik, yang mana satu yang tidak baik. Fikir-fikirkanlah. Benarkah PAS memperjuangkan Islam? Jawapannya tidak. Kerana apa saya kata begitu? Kerana PAS di antara parti yang banyak melakukan penderhakaan kepada raja-raja Melayu. Tidak terhenti di situ, penderhakaan PAS berterusan pada tahun 2020 apabila timbulnya undi percaya terhadap Menteri Besar pada ketika itu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang merupakan Menteri Besar daripada Bersatu. Akibat daripada itu, maka Sultan telah menitahkan semua ahli-ahli dewan datang menghadap baginda, tetapi 3 orang wakil rakyat PAS telah tidak hadir dalam pertemuan tersebut, menderhaka pada baginda Sultan di atas arahan yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan PAS. Inilah gambaran pimpinan PAS yang ada dalam negara kita ini. Masihkah kita mahu mengatakan bahawa mereka sebenarnya memperjuangkan Islam? Fikir-fikirlah sendiri. Seterusnya pada tahun 2021, PAS telah berbohong dengan menyatakan bahawa ordinan darurat telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk dibatalkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah mengeluarkan kenyataan bahawa yang di-Pertuan Agong telah pun diperkenankan supaya ordinan darurat dibatalkan. Tetapi sahabat-sahabat semua, pada hakikatnya yang di-Pertuan Agong melahirkan rasa duka cita di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin Hassan kerana baginda tidak pernah memperkenankan pembatalan ordinan darurat tersebut. Sebaliknya baginda mengarahkan, menitahkan supaya ordinan darurat itu dibentang di Parlimen dan dibincangkan. Inilah warna sebenar pimpinan-pimpinan yang ada dalam PAS hari ini. Benarkah PAS memperjuangkan Islam? Jawapannya tidak.
Kerana apa saya kata begitu? Kerana PAS di antara parti yang banyak melakukan penderhakaan kepada Raja-Raja Melayu. Dan hari ini kita lihat juga apa yang berlaku. Apabila Yang di-Pertuan Agong telah memanggil semua pimpinan-pimpinan parti-parti politik yang ada di Malaysia setelah berlakunya PRU 15. Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya PN yang juga dianggoti oleh PAS supaya bersatu dan bergabung dengan parti-parti komponen lain untuk membentuk kerajaan. Mereka telah pun dengan angkuhnya menolak cadangan ataupun titah yang di-Pertuan Agong, dan ini adalah merupakan satu bentuk penderhakaan. Bukan itu saja, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pun mereka masih lagi berusaha sedaya upaya untuk cuba menjatuhkan kerajaan yang dilantik ataupun yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Inilah sejarah yang berlaku dan inilah gambaran sebenar apa yang dibawa oleh PAS. Inilah hakikat sebenar, jelas kepada kita bahawa sebenarnya PAS bukanlah parti yang betul-betul memperjuangkan Islam, tetapi mereka mengambil kesempatan menggunakan sentimen-sentimen agama untuk mempengaruhi orang ramai untuk menyokong mereka. Dan bukti mereka sebenarnya bukanlah sebagai pejuang Islam yang sebenar, kerana mereka telah melanggar perintah Allah SWT untuk mentaati Allah dan Rasul dan juga para pemimpin. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, fikir-fikirkanlah. Sebenarnya kita renungkan. Kalau sekiranya kita merasakan bahawa fakta ini adalah benar dan jelas menunjukkan bahawa parti PAS sebenarnya bukanlah pejuang Islam yang sebenar, kerana banyak tindakan-tindakan mereka sebenarnya menyalahi dan menyanggahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau ini partinya yang mendakwa mereka sebenarnya memperjuangkan Islam, maka itu adalah satu bentuk pembohongan yang jelas lagi nyata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.